Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 4 metode tingkatan 5 iaitu pencukaian. Jadi untuk video kali ini kita akan sambung untuk pengiraan cukai pendapatan di mana kita akan teroka penyelesaian masalah melibatkan potongan cukai bulanan iaitu PCB. Jadi dalam video ini seperti biasa kita akan teroka dahulu apa yang dimaksudkan oleh PCB ini. Selepas tu kita akan teroka apakah keadaan yang mungkin berlaku melibatkan PCB ini. Jadi mari kita lihat dahulu apakah konsep bagi PCB ini. Jadi potongan cukai bulanan ni ialah potongan pendapatan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jadi bagi pekerja yang akan dikenakan cukai pendapatan tu, setiap bulan sebahagian gajinya akan dipotong untuk persediaan bayaran cukai pendapatan tahunan tu. Jadi jumlah potongan ni adalah berdasarkan kepada jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi biasanya soalan tu tidak akan tanya kita macam mana kirakan PCB lah. Jadi biasanya soalan tu akan bagikan satu angka sebagai PCB dan kita perlu darabkan dengan 12 kerana setahun tu ada 12 bulan. Ingat PCB ni adalah potongan setiap bulan. Maka apabila kita kirakan tu, kita mesti kena darabkan dengan 12. Dan di sini kita ada dua keadaan yang mungkin. Jadi selepas kita sudah kirakan cukai pendapatan yang perlu dibayar tu, kita akan dapati ada dua keadaan iaitu sama ada dia lebih daripada PCB atau kurang daripada PCB. Jadi apabila kita cukai pendapatan lebih daripada PCB tu, maksudnya apa yang dipotong untuk setiap bulan tu tak cukup untuk membayar cukai pendapatan yang dikenakan tu. Maka di sini selepas kita tolak tu, kita mesti kena jelaskan selebihnya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN tu. Dan keadaan kedua pula adalah apabila kita punya PCB itu lebih daripada cukai yang akan dikenakan tu. Jadi di sini dipanggil sebagai lebihan potongan lah. Maksudnya setiap bulan tu dipotong lebih daripada sepatutnya. Maka di sini apabila kita tolakkan tu, kita akan dapat lebihan tu daripada LHDN. Dan biasanya dia akan masuk terus kepada akaun bank kita lah. Jadi inilah dua keadaan yang mungkin di mana kita lihat kita mencukai pendapatan tu lebih atau kurang daripada PCB. Yang lebih tu maksudnya kita perlu bayarkan yang selebihnya. Kalau cukai pendapatan yang kurang daripada PCB yang dikenakan tu, maksudnya setiap bulan tu kita terlebih potong. Maka kita akan pulangkan yang selebihnya tu daripada LHDN tu lah. Jadi anda mesti kena faham keadaan ini. Dan ingat PCB itu kena darabkan dengan 12 kerana PCB ini adalah setiap bulan. Maka untuk kirakan cukai pendapatan tu biasanya adalah setahun sekali. Maka kita mesti kena darabkan 12. Jadi begitulah konsep utama bagi PCB ini dahulu. Jadi seterusnya pula kita akan teroka contoh penyelesaian masalah mengenai PCB ini. Biasanya soalan tu akan minta kita kirakan dahulu cukai pendapatan. Selepas tu dia akan berikan satu angka sebagai PCB dan kita perlu nilai sendiri adakah kita perlu jelaskan yang selebihnya atau kita akan dapat pulangan daripada LHDN tu kalaulah kita punya cukai pendapatan tu didapati kurang daripada PCB tu. Jadi begitulah dua keadaan yang mungkin. Jadi seterusnya kita akan bincangkanlah macam mana kita selesaikan soalan tu. Dan di sini saya sediakan dua contoh. Satu contoh saya ambil daripada buku teks dan satu contoh tu saya ambil daripada kertas percubaan tahun lepas iaitu tahun 2021 dari Johor. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, contoh 4 saya dapatkan daripada buku teks ni adalah gaji tahunan Encik Lim ialah 74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu 9,000, insurans harian dan kereta BSP 7,000, insurans perubatan sebanyak 1,325 dan perbelanjaan rawatan ibu-ibu sebanyak 1,250. Dia telah menderma 1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 180 sebagai PCB. Jadi di sini kita ada dua soalan iaitu pertama sekali kita diminta untuk hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Selepas tu adakah Encik Lim perlu membayar bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Jadi pertama sekali kita mesti kena kirakan dahulu cukai pendapatan. Jadi sebelum kita kirakan cukai pendapatan tu, pertama sekali kita mesti kena kira dahulu pendapatan bercukainya. Iaitu kita mesti kena tolakkan pendapatan tahunan tu
dengan pengecualian cukai, iaitu adakah dia derma atau tidak. Lepas tu dia juga kena tolakkan dengan pelepasan cukai, iaitu perbelanjaan peribadi yang dilepaskan daripada cukai lah. Jadi di sini ini adalah rumusnya. Jadi anda mesti kena mahir dahulu macam mana kirakan pendapatan bercukai dan cukai pendapatan sebelum kita toroka soalan yang berkaitan dengan PCB ini. Jadi di sini jumlah pendapatannya adalah 74,000 bagi tahun tersebut. Selepas tu kita tolakkan dengan diamnya derma, iaitu pengecualian cukai sebanyak 1,000. Selepas tu adalah pelepasan cukai, iaitu mula daripada 9,000. Selepas tu yang kita punya insurans hayat dengan kadar USP 7,000. Dan dia punya perbelanjaan bagi insurans perubatan 1,325. Dan juga dia punya perbelanjaan perawatan bagi ibunya iaitu 1,250. Jadi seterusnya kita hanya perlu tekan kalkulator untuk dapatkan nilainya. Jadi di sini kita dapat 54,425. Jadi di sini kita perlu rujuk jadual untuk kirakan cukai pendapatan pula. Jadi di sini dia memang berada di dalam banjaran ni lah. Jadi untuk banjaran ni anda perlu faham macam mana untuk dapatkan nilai tu. Maksudnya di sini adalah 50,000 yang pertama ni akan dikenakan cukai sebanyak 1,800. Jadi selebihnya kita akan darabkan dengan 14% ni untuk lihat ada berapa yang perlu ditambahkan kepada 1,800 tu. Jadi seterusnya kita akan kirakan cukai pendapatan. Jadi di sini kita sudah tahu pendapatan bercukainya adalah 54,000. Jadi di sini kita sudah tahu yang 50,000 yang pertama tu akan dikenakan 1,800. Jadi yang selebihnya adalah kita perlu tolakkan. Kalau kita nak teruskan dengan 4,425 pun boleh. Di sini saya tolakkan lah untuk anda lihat. Lepas tu kita kena darabkan dengan 14%. Jadi di sini kita akan dapat 1,800. Yang belakang tu sebenarnya kita boleh terus tekan kalkulator, iaitu 4,425 darabkan dengan 0.14. Jadi kita dapat ni adalah 619,5. Jadi jumlahnya adalah 2,419,5 yang perlu dibayar olehnya. Jadi untuk soalan kedua tu adalah adakah Encik Lim tu perlu membayar bayaran baki cukai pendapatan atau tidak. Jadi di sini kita mesti kena darabkan kita punya PCB tu dengan 12 bulan. Jadi di sini PCB yang dibayar tu iaitu 180 tu kita mesti kena darabkan dengan 12 kerana setahun tu ada 12 bulan dan kita lihat adakahnya lebih atau kurang dengan cukai yang dikenakan tu. Jadi di sini kita dapati PCB itu adalah kurang daripada cukai. Maka di sini kita kena tolakkan cukai yang perlu dijelaskan tu, yang perlu dijelaskan kita mesti tolak lah. Jadi di sini 2419.5 tolak dengan 2160. Jadi kita tolakkan, kita dapati dia perlu bayar lagi 259.5. Jadi kita perlu nyatakan namanya iaitu Encik Lim. Encik Lim perlu bayar RM259.5 kepada LHDN kerana PCB-nya tak cukup. Potongan cukai bulanannya belum mencukupi bagi cukai pendapatan yang dikenakan. Jadi begitulah penerangannya. Jadi kalaulah kita punya cukai pendapatan yang dikenakan tu lebih daripada PCB tu, maksudnya selebihnya kita masih kena bayarkan kepada LHDN tu. Jadi untuk Encik Lim ni dia terpaksa kena bayar lagi 259.5 kerana potongan cukai bulanannya tak cukup. Jadi begitulah untuk soalan yang pertama.
Mari kita lihat contoh yang kedua di mana saya dapatkan daripada kertas percubaan tahun 2021 negeri Johor set 1. Jadi di sini Encik Talib adalah seorang pekerja kilang. Pendapatan tahulannya pada tahun 2020 ialah 44,400. Jadi ini adalah pendapatan tahunannya. Dia juga menderma kepada organisasi yang diluluskan oleh kerajaan berjumlah 500. Ini adalah pengecualian cukai lah kerana dia buat derma. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dituntut tu adalah 12,530. Jadi untuk contoh ini pula dia tidak sebut pelepasan tu satu persatu, dia bagi jumlah. Jadi pertama sekali kita mesti kena kirakan dahulu kita punya cukai pendapatan. Jadi langkah penyelesaiannya macam biasa, kita kena kirakan dahulu pendapatan bercukai, lepas tu baru kita kirakan cukai pendapatan. Jadi pendapatan bercukai itu kita mesti kena ambil kira pendapatan tahunannya iaitu 44,400. Dia ada buat derma 500. Lepas tu pelepasan cukai itu adalah sebanyak 12,530. Jadi begitulah cara macam mana kita kirakan pendapatan cukai. Jadi seperti biasa kita tekan kalkulator sahaja. Jadi kita dapat ni adalah 31,370. Jadi di sini disebabkan pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000, dia layak untuk dapat rebate sebanyak 400 tu. Jadi di sini kita lihat kepada banjaran tu. Jadi di sini banjarannya adalah terjatuh kepada kategori ini. Jadi di sini kita lihat dia 20,000 yang pertama tu akan dikenakan 150. Selepas tu lebihan tu dia akan dikenakan sebanyak berapa peratus? Ya 3% tu. Jadi anda kena kirakan cukai pendapatan dan dia akan dapat rebate lah. Jadi di sini rebate-nya adalah 400. Jadi rebate tu anda sendiri kena ingat lah. Kalau pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000 tu, dia akan didapat rebate sebanyak 400 tu. Jadi kita kirakan yang pertama tu 20,000 yang pertama dia akan dikenakan 150. Selepas tu yang selebihnya iaitu 31,370 ni kena tolak dengan 20,000. Lepas tu darabkan dengan 3%. Jadi di sini kita perlu dapatkan daripada kalkulator kita. Kita boleh kira dengan guna kalkulator, tekan terus. Jadi kita dapati ini adalah 491,1. Disebabkan dia layak untuk terima rebate tu, kita kena tolak rebate sebanyak 400 tu. Jadi ingat ini adalah keadaan khas lah apabila pendapatan percukainya kurang daripada 35,000. Jadi individu ni hanya perlu bayar RM91.10 sahaja. Jadi seterusnya pula apa yang ditanya tu, dia cakap jika PCB-nya adalah sebanyak 70 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya, perlukah Encik Talib mendapat bayaran cukai pendapatannya? Jadi di sini PCB itu setiap bulannya adalah 70. Jadi ingat kita perlu darabkan dengan 12. Jadi selepas kita darab 12 tu kita perhatikan dia sudah dipotong sebanyak 840. Sekarang cukai yang perlu dibayarnya hanya 91. Maka dia tak payah bayar lagi lah. Dan di sini kita ada lebihan potongan tu. Lebihan potongan iaitu kita gunakan PCB itu tolak dengan cukai yang perlu dibayarnya, iaitu dia akan dapat balik berapa? Encik Talib akan dapat balik daripada LHDN sebanyak 748.9. Jadi kita boleh jelaskan Encik Talib akan menerima 748.9 daripada LHDN. Kerana PCB-nya sudah melebihi cukai pendapatan yang perlu dibayar. Biasanya soalan tu akan minta kita kirakan dahulu cukai pendapatan
Selepas tu baru kita diminta untuk tentukan adakah individu tu perlu bayar lebih atau akan terima balik potongan tu. Jadi di sini kita mesti kena tahu macam mana kirakan cukai pendapatan dahulu. Selepas tu baru kita lihat keadaan yang berkaitan dengan PCB ini. Dan ingat PCB ini mesti kena diharapkan dengan 12 kerana ini adalah potongan secara bulanan. Dan setahun tu ada 12 bulan. Jadi ingat bayaran cukai pendapatan tu hanya dibayar setiap tahun sekali sahaja. Jadi di sini kita mesti kena telitikan dua keadaan, iaitu untuk semak sama ada cukai pendapatan tu lebih daripada PCB atau kurang daripada PCB. Kalau cukai pendapatan yang perlu dibayar tu lebih dari PCB, maksudnya potongan cukai bulanan tu tidak cukup untuk menampung cukai yang perlu dibayar. Maka kita perlu kena jelaskan cukai pendapatan yang selebihnya lah. Bagi keadaan apabila kita punya cukai pendapatan tu kurang daripada PCB, maksudnya kita punya potongan bulanan tu sudah melebihi daripada cukai yang perlu dibayar tu, maka untuk keadaan tu kita selepas laporkan kita punya cukai pendapatan tu, LHDN tu akan pulangkan selebihnya dan dia akan masuk akaun kita teruslah. Jadi begitulah keadaan bagi pengiraan cukai pendapatan melibatkan PCB ini. Jadi saya harap semua selepas faham konsepnya, mesti kena cuba lagi latihan supaya anda jelas dengan keadaan ni. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cik Kucong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cik Kucong. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.